Kalau you mampu, ambil daripada baby. Baby boleh jual takaful? Parents lah. Anak I daripada dalam perut sekarang dah ada takaful lah. Bukan baby bayar lah, but like you baby bayar. Maknanya like you can korek duit raya dia. You dah boleh beli for the baby. Boleh. My baby dalam perut dah ada takaful. Hai baby takaful. Wah, hai baby takaful. Ada ambil takaful. Welcome to Net Balance and Chill Season 2 di mana kita akan sembang dan borak-borak pasal personal finance. Musim ini adalah ditajakan oleh AIA Public Takaful. And speaking of AIA Public Takaful, topik hari ini ialah apa itu takaful bersama guest saya, Daya Bakar and Diana Roza. Hello. Okay. Clap everybody. Okay, so can you please introduce yourselves? Okay, saya sebenarnya backup singer kepada Beyonce dan Mariah Carey. Oh, sorry. Okay, salah introduce. Okay, I'm Daya Bakar. I'm a TV host and also influencer and also own my own business lah. Okay, usaha wanita. Usaha wanita. Okay. Ya, betul. Betul. Itulah saya bagi ringkas. And mother. Ya, itu macam full time job lah. Okay. Okay, pun you Daya pula. Hi, my name is Diana Roza. I'm an actress and also a life planner. AIA life planner, aku dah mention ni. Okay, so hari ni you are the pakar lah. So you kena educate saya tau. Betul, inilah orang yang kita tunggu sebenarnya. Yes. Okay kata hari ni? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay, tapi sebelum kita start episod ni kan, kita kena main satu game. Okay. Game ini, you takkan menang apa-apa lah. Tapi, akan beritahu korang ada cerita claims insurance yang pelik-pelik. Okay. Tapi, tugas you adalah untuk teka sama ada ini betul ke or just dongeng. Okay. Tapi, before we start, okay, I nak ingatkan semua bahawa takaful dan insurance tu actually they are different. Jangan jadi macam saya sebab saya all this while I thought takaful is insurance but they are not the same. That's why hari ni kita ada pakar yang akan educate saya kenapa dia ada perbezaan, apakah different. Okay? Get ready for the game or not? Get ready. Okay, cerita pertama. Seorang wanita tua berjaya dapat lebih daripada 130,000 melalui tuntutan insurans palsu di mana dia pura-pura tergelincir dan jatuh. Dia buat drama jatuh dia hampir 50 kali. Kisah benar ke kisah dongeng? You think it's not real? Tak. Langsung tak? Tak. Macam jatuh 50 kali. Lepas tu dia claim apa? Tak claim jatuh lah. Injury ke? Kita orang nak siasat lagi kes ni. Dia dah siasat. BFM, Net Balance and Chill edisi siasat. Saya tak yakin. To me, I rasa betul. Kenapa? You takaful pun tak tahu apa? Kan? Asal dia nak tentang kita? I tak tahu takaful tetapi I tahu insurance. Ada orang yang buat benda macam ni. Okey, kita tengok jawapan lah. Okey, jawapan. Okey, you yang reveal. Nah. Okey. Jawapannya ialah Jadi salah. Kisah benar. Benci lah. Kisah benar. Weh, betul lah. Betul lah. Soalan bocor ke? Bukan. Tapi you ke yang jatuh tu? Bukan. I tadi dah cakap dengan producer I, kalau ini betul-betul kan, I nak jatuh. I nak buat 50 kali sebab boleh dapat 130,000. Ush. Macam mana tu? Tak apa, nanti we tahu macam mana kita nak bantah kes ni. Okay. Ini insurance je. That's why I say takaful mungkin one of the difference is that takaful you tak boleh claim benda macam ni. Boleh ke tak? Mungkin. Nanti you kalau beritahu. tak kantoi boleh lah. Tak kantoi baru boleh ya. Okay. Alright, next question. Seorang penternak pernah file tuntutan insurans untuk handphone dia. Dia kata masa dia tengah tolong seekor lembu dia bersalin, dia tertinggal handphone dia dalam lembu itu. Last dia berjaya dapat balik handphone dia tapi rosak. Syarikat insurans, you punya reaction Syarikat insurans dia pun bayar tuntutan penuh kat dia. Kisah benar ke kisah dongeng? Ni Malaysia ke apa? Tak tahu. Saya rasa dia terlampau pelik. I bagilah dia betul. I don't think this is real sebab I rasa ini terlalu karut lah. Yes.
Tak apalah, biarlah I jadi seorang yang lain sikit. Tak apa. Binatang kalau insurans pun yang itu kucing dengan anjing je. Lembu tak pernah ada lagi. Bukan lembu sekarang dia bukan claim insurance tu. Lembu dia handphone. Handphone Kan dia kata dia ambil handphone tu. Oh, dia dia claim insurance handphone. Dalam I tak tahulah dia masuk ikut mana dia nak ambil. Kan dia kata dia ambil daripada lembu. Jangan I bagi. baca je. Ini adalah fakta yang I dapat. Jangan I tak tahu. bagi I imagine. Dia kena imagine. Macam I dah lama dah imagine tu. I macam tu. Okay. Tak nak. Tak setuju. Tak setuju So you rasa setuju? Saya rasa kisah benar. Saya rasa boleh terjadi. Memang betul kadang-kadang binatang tu ada je yang makan bateri, makan pendrive. Kan? Betul lah. Ni serius tak? Korang gelak-gelak. So penternak tu mungkin ada. Binatang mana yang makan pendrive sis? Monyet. Ini lembu. Lembu tu agak dia dapat macam mungkin dekat tengah-tengah grass. So dia kata macam apa benda ni I tak tahulah. Okey, tak apalah, kita tengoklah betul. Tengok jawapan. Okay. You. Sekarang hari you yang dedahkan jawapan tu. Kalau betul juga aku malas nak jadi ejen AIA. Betul ke? Betul. I dah cakap dalam dunia kita ni the impossible can be possible, you know. Oh my god. I rasa kan I tak habis belajar lagi lah. I pernah tahu. I tak tahu insurans handphone ada. Jujur I tak tahu jawapan I bagi tahu korang. Okay. Third question Okay. Seorang pemburu sapu wax kereta yang bau wangi Apa lagi pisang. ni? Pemburu apa? Bukan I yang tulis. Apakah nama pemburu dengan wax kereta pula? Stres lah. Okay. Jadi kita dah tahu ini bukan case Malaysia sebab pemburu kan. Seorang pemburu sapu wax kereta yang bau wangi pisang dekat dia punya pickup Wangi truck. pisang? Apa ni? Pisang. Oh, bau pisang. Bagi aku cara habiskan. Aku pun sengsara tau dah baca cerita macam ni. Asal I dah angkat. Okey dah. Betul? Okay. Bila dia balik dari memburu, dia jumpa sekumpulan kuda menjilat truk dia. Siapa yang tulis? Okay. Apa ni? Lepas tu, bila dia pergi dekat, dia perasaan truk tu penuh dengan kesan gigitan kuda. Malas aku give up. Gigitan kuda lah. Bau pisang lah. Dia pun claim kat insurans dia dan dapat pampasan. Pampasan tu apa? Pampasan pisang ke kuda ke apa Gigitan ni? kuda kereta dia. Kuda tu kenapa gigit kereta tu? So kuda gigit kereta ke gigit dia? Itu tanyalah insurans kereta. Aku buat takaful. Okey, tak apa. Teruskan. Habiskan. You yang cakap monyet boleh makan telan USB, thumb drive semua. Tapi, tak apa, teruskan. Okay. Habiskan. Kisah benar ke dongeng? Itu je ke? Tak, kejap. So sekarang ni cerita dia kuda tu gigit kereta. Ya. So nak insurans apa ni? Gigi dia ke ataupun kereta tu? Kereta. Aduh. Kat mana lokasi pemburu ni? Cari dia. I tak tahu lokasi kat mana. I tak ada koordinat semua. Tadi kan I cakap believe in. Saya setuju. Possible. Tapi kali I tak terima. Dah lah wax bau pisang. Okay, I think it can happen sebab kan case sometimes. I rasa betul. Betul Okay. Tolonglah. You yang share the answer. Okay. Betul lah. Kita benar. Oh my god. Betul lah. Ya. Betul. Seperti yang apa you cakap tadi lah. Benda yang impossible pun boleh jadi possible. Tapi I tak sangka. Ini memang macam impossible sangat. Tapi betul lah. Okey lah. Setuju lah. Benda betul lah. Dunia ni dah gila. Okey. Aku dah gila dah. I pun gila. I yang baca dia aku rasa gila. Kita baru start tau. I dah setengah-setengah badan. Okay, tak apa. Last question. Seorang penjenayah pernah rompak rumah ni masa diorang tengah bercuti. Rumah ni ada apa? Rumah ni ada apa? Ada you. Banyak ni. Okay, smile. Okay. Tapi pintu garaj tu rosak. Jadi dia terperangkap dalam garaj tu selama seminggu sampai owner rumah tu balik dari bercuti. Dia terpaksa survive dengan makan makanan anjing dan minum minuman berkarbonat. Okay. Lepas tu dia pun file tuntutan insurans untuk mental trauma. Dia dapat 1 juta. Kisah betul. Apa ni? Cepatnya. Betul. I banyak baca cerita-cerita selebriti ke cerita macam zombie ke apa semua. Memang betul berlaku tau. Zombie mana ada berlaku kat sini, belum lagi. Taklah, dalam filem lah. Kau duduk Australia lama sangat. Dia makan makanan anjing, makan wax. Boleh jadi. Makan wax. Kat mana cerita I ada makan wax? I relate kalau dengan cerita Ini tadi. so maknanya cerita dia sekarang ni yang pasal wax. Aku jadi lost. Tak, dia claim. Hidup aku serius hari-hari sampai hari ni soalan dia berepek aku jadi bodoh. I explain. Dia claim sebab dia tak boleh keluar seminggu tu. Dia mental trauma. Kan sekarang ni ramai orang mental trauma. Tapi dia seorang penjenayah tau. Tak kisah. Dia penjenayah ke, dia siapa ke, yang penting dia berhak untuk claim. Wah.
Tak juga. Okey, Penjenayah mana boleh ambil ni Tak boleh. insurans. Tapi dia still manusia. Dia itu human Kita rights ada untuk hidup. kes mahkamah yang tinggi pun tak boleh dah. Itu different charges. Habis kalau dia masuk penjara kena tangkap, siapa nak bayar polisi dia? Kita orang. Terpaksa lah. Itulah guna Tak boleh. Penjenayah tak boleh ambil. Tak boleh. Okey, sekarang ni Dia kita check. bekas penjenayah dah tak masuk. Dia janji tahun Mana depan yang tak tahu boleh. seminggu tu dia insaf. Selepas okey Tak, seminggu tu dia insaf. Lepas tu dia masuk balik. Okey. Sekejap. Tengah dilema. Dia macam nampak marah. Kita bagi dia. Bagi dia, bagi dia. Tolonglah. Dia terlalu Aku passionate. marah dengan soalan tu. Ni kalau betul juga. Betul! You bagi kad yang sama ke? Apa tu? Tak, semua dekat. I dah cakap kan. Ah. Apa salah dia? Betul lah penjenayah pun dia still manusia. Dia deserve untuk makan kehidupan. Dah lah pandai aku berlakon je lah malam. Janganlah malah Baru ini icebreaker. Sebenarnya icebreaker ni, sesi ini adalah untuk warm up dengan gesture tau. Tapi I rasa kita dah semua dah warm up. Semua dah rasa panas. Dia kan warm dah ni. Dia dah Warm, terbakar. Hot. Terbakar. Okay. Terbakar. Oh my god. Okay. So macam I cakap tadi, satu cerita dongeng kat luar ni ialah Takaful is insurance. Tetapi it's not a fact. Kan? Agree or not? Yes. Okay. Tapi kisah benar pula, in Malaysia, demand untuk takaful from Malaysian semakin naik setiap tahun. Betul. Contohnya untuk family takaful, participation rate dan mencecah 20%. Jadi saya nak tanya soalan yang serius. Kontrol Kontrol. Okay. Korang semua kat sini ada takaful tak? Yes, of course ada. Kalau tak ada, susah lah I nak explain ke orang. Kan soalan I pun macam ni kan? Okay. What about you? Ada tuan. Ada tu. Sebab dia buat nampak you check inspector pula. Okay. Fine. Sekejap. You tanya kita orang, you ada? You? Tanya. Tanya orang. I tak ada. That's why korang ada kat sini. So that I boleh tanya dan absorb knowledge. Okay, hari tu sebab kita orang buat research lah. Okay. With, people from BFM. Apa fahaman diorang dan saya pasal takaful. Kita dah dapat top 3 misconception daripada jawapan yang diorang bagi. Saya akan bacakan semua. And then you akan bagi I your opinion. Okay. Kan you expert lah kan. Okay. One, takaful ni cuma cover cost medical sahaja. Takaful ni sama saja dengan insurance konvensional, tak ada beza. Takaful hanya untuk orang Islam. Ini adalah 3 misconception. Cuba huraikan ke, you nak explain ke? Dia nak bantah ke? Bantah ke, setuju ke? Bagilah satu-satu. Okay, boleh. Dia bagi aku sekali 3. Tak apa, I recap untuk dia. Okay, you boleh recap. First one. Okay, first one. Cost medical. Takaful cuma cover cost medical. Oh tak. Dia takaful lah. Is a term insurance. Tapi dalam Islam dia tanpa riba. And dia ada dua, satu konvensional, satu takaful. Okay. So konvensional is kalau ikutkan haram lah di sisi Islam sebab dia ada riba. Lepas tu takaful ni more to apa yang mengikut syariah Islam. Dia tak ada unsur perjudian. Dia punya investment pun investment yang mengikut law dan syariah Islam, undang-undang Islam semua. So tak ada was-was lah kat situ compared to conventional. Lepas tu takaful ni luas. Dia bukan medical card je. Okay. Dia ada CI, critical illness, dia ada life, dia ada investment link. Kita Jadi ada I boleh jatuh 50 kali lah. Janganlah minta. Kalau macam tu back, pukul you je. Okay. Lepas tu kau claim. Jom, pukul dia. Dia nak claim sangat. Ya, I nak claim lah. 130,000 tau. Hello. Okay, so dia bukan saja untuk medical card, dia ada critical illness. Yes. Dia ada critical illness, dia ada life, dia ada medical card, dia ada investment, savings, dia ada banyak. So dia sebenarnya luas. Macam orang pun selalu kata, oh medical card. No, kita ada banyak. Itu kiranya salah satu lah kiranya. Yes, itu salah satu. Oh, okay. Lepas tu soalan kedua tadi apa? Takaful ni sama saja dengan insurance konvensional, tapi you dah kata ada perbezaan. Satu macam you say ada unsur perjudian. Dia kita kalau takaful ni dia macam perkongsian. We share. Macam contoh hibah ke apa semua tu perkongsian dalam dana takaful tu. So kita bayar bukannya untuk
jadi macam so bayar tu jadi macam berkongsi lah dengan macam I kongsi untuk you macam tu. Okay. We share. So dalam Islam lah. Dia sharing. Dia bukannya jadi tak boleh suka-suka claim lah. Tak ada. Then, Maksudnya macam dia macam satu pool kita share together. Siapa yang memerlukan so itu yang akan berkongsi. Betul. Okay. Alright. So the third one, takaful hanya untuk orang Islam. No. So I boleh join lah. Boleh. I ada klien yang non-Muslim semua okay. Boleh je. Dia tak ada masalah. Dia tak ada isu kat situ. Sama je. Coverage kita sama je. Kita ada masuk hospital, CI dan sebagainya. So it depends. Tapi ada kalau for non-Muslim, of course they have two option. Okay. Conventional and also takaful. So dia boleh pilih lah mana-mana. Okay, kalau lah I nak dua-dua sekali, conventional and takaful, boleh ke tak? Boleh, bayarlah. Jawapan dia banyak straightforward lah. Banyak. Itulah you pilih. Boleh, tapi jangan miss bayar. Itu penting. Jangan miss payment. So ramai miss payment ke? Ya, kalau miss payment nanti susah GL. Susah nak approve. Kita dah biasa dah kena maki GL tak approve ni. Tapi dia sendiri tak bayar. Otodidak je lah. Apa salahnya? Apa susahnya? Kadang-kadang dia buat lari duit. Keluar transfer account ni. Okay. So you ada apa pendapat ke tak when it comes to takaful? Pendapat saya sangat setuju lah dengan apa yang dia cakap. Senang kau I nak bagi Ucan cakap tau. Tak, saat I tengok macam I rasa I tengah-tengah ni I macam menenangkan dua-dua pihak. Okay. I setugas I. But honestly macam I dulu pun samalah dengan misconception ni macam I ingatkan takaful ni ialah medical coverage je. Okay. Tak tahulah pula critical illness tu. Lepas tu ada investment dan sebagainya. Okay. Dan bila Diana cerita ada beza conventional dengan tu, tiba-tiba I macam teringat macam is it like something like macam Islamic banking? Yes. Lepas tu kan kita ada conventional, but then boleh je semua orang tak kisah Muslim ke non-Muslim boleh join. But I rasa ramai orang yang sama macam apa yang you cakap tadi tu. Because diorang tak tahu apa kelebihan takaful sebenarnya. So dia ingat macam dia kekat je. So I honestly bila Diana cakap tu lagi clear, lagi faham apa takaful. Kalau orang tanya I exam lepas ni, I boleh jawab. Oh wow. Okay, that's why kita ada episod hari ni macam ni sebab I pun tengah belajar benda macam ni because I don't know anything about takaful. Yelah. Selalu kan sometimes ada agent yang approach I pun rasa macam I tak tahu dia nak jual ke tak. That's why for this particular topic I nak ask you, okay, ada stigma pasal agent takaful atau insurance yang kena hadap. Sometimes kan, for my case, sometimes kawan I dah lama tak pernah borak pun, tiba-tiba dia nak catch up. Dia kata, Sadi, are you free or not? Long time never see, nak catch up. Kat sekolah pun you tak pernah catch up dengan I, tiba-tiba you nak catch up I kat Facebook. Okay, whatever lah. Marah nampak. Marah. Okay, jadi I rasa ada stigma towards insurance agent, takaful agent. Macam, kalau dia nak jumpa I, mesti dia nak jual. So, siapa pernah terfikir macam tu? Before you become, I'm pretty sure you... Ya, I pun tak nak layan dulu. Last time you tak nak layan lah. Until sendiri you sebab dia menjual. Dia jual. Tu yang kita malas. Okay. My policy pun, my medical card semua bukannya I punya. I mean, bukan I ambil my agent is my friend. So, banyak je agent yang approach ke apa. Kenapa I tak pergi? Tapi I pergi kat dia. Sebab apa dia suka share awareness. So, kita nak yang... so, macam I sendiri, I nak someone yang ada knowledge, yang ada... take note. Siapa nak jadi agent? Sebagai agent yang ada orang kata knowledge. Bukannya salesman. Saya tak nak macam tu. Saya tak nak yang menjual je. Sebab so far sebab kita sebab I nak dia service I lah, sebab medical card ni long term. So kalau kita masuk hospital ke apa kan, itu sangat-sangat penting. Kita nak agent kita to solve all our problems. Kalau kata ada masalah dengan masuk hospital ke apa, time tu kita dah sakit kan, so agent lah. So kita nak, so for me myself pun I nak agent yang quality agent lah. Bertauliah lah. Yes. The word bertauliah. Macam I yang sendiri kan, macam I macam bila you cerita tu, benda tu macam hit lah. Macam hit me baby, macam tu lah. Lebih kurang yes, perasaan macam tu. Sebab I rasa, honestly, I rasa lebih daripada 8 orang, 8 or maybe 10 yang sama juga kawan-kawan yang nak macam nak catch up tiba-tiba kan, belum lagi through social media, and then dia ada memang tipu lah kalau you kata macam I'm cool with it, I want to listen to everything. Tidak, sebab masa itu emas. Wow, tiba-tiba ya, betul lah apa yang you cakap, masa betul. Tu emas ya. Dan macam you cakap tadi kan, sebab your friend to share awareness, sama juga macam I. Macam to me pun I rasa lebih selesa dengan orang yang
I tahu dia selalu share benda tu dan dia ni dah buat dia dah banyak tolong orang. Betul. Instead of someone yang I tak kenal tiba-tiba come approach me. So I rasa tak salah rakyat Malaysia untuk rasa macam a little bit of takut bila orang approach sebab dia terasa macam aku ni dipaksa membeli. Macam tu kan. Padahal benda tu untuk dia, kebaikan tu untuk dia sebenarnya. Dia boleh approach tapi ada cara untuk approach. dia. Jangan buat orang macam takut dan jangan terlalu menjual. Okay, so jadi I nak tanya you ada apa macam tips untuk orang yang nak approach potential client? Apakah yang dia kena ada? Okay, first kita kena tahulah background orang yang kita nak approach tu. Okay. Do research lah. Yes. On the person. Lepas tu ada cara dia lah. Kita tengok apa dia punya interest, apa ni. You janganlah contact, I nak buat ni. Aku dah ada ni. I nak buat jual takaful kat you. Memang pun block. Block. Akan Delete. block terus. I macam Daya lah. I tak suka orang yang tiba-tiba approach. Tiba-tiba kan? Dia kenal tapi maybe dah 10 tahun tak jumpa. Kau follow aku kat Instagram apa semua tapi you never say hi to me. Like gambar pun tak ada. Tiba-tiba tegur. Dia macam tu kan. So macam jadi isu like gambar pun tak. Tiba-tiba je nak curet. Komen pun tak pernah tengok kan? Tiba-tiba kita bestie berani kau. Tiba-tiba medical rindulah. I tak suka ayat tu. Rindu. Kau rindu kenapa? I tak jual. I tolong lah. I tolong berlakonkan. So benda tu macam salah lah. So bila I tahu I pun tak suka benda macam tu. That's why I tak praktikkan benda macam tu. Tapi macam I sendiri, I guna my social media untuk orang tahu I'm still alive. Yeah, okay. You're around. I hidup lagi and then I'm still a life planner apa semua. So orang tahu and I share awareness benda macam tu lah. I tak menjual kat my social media. Okay. I nak orang tahu je yang I buat. That's all. And most of my friends bila tahu ada orang sendiri kadang-kadang contact, dia orang reply, apa tu? So kita boleh ni lah contact dia apa semua. So nak approach orang kita kena memang paling penting sekali you kena tengok klien you. Okay, apa? Contohlah orang ni dia baru dapat baby and then dia macam obsessed sangat dengan anak dia. Yang itu ini semua I tahu sikit-sikit anak dia boleh ni apa semua. So I approach dia menggunakan anak dia. Dia ada strategi I tanya pasal child's education. You dah ada the plan, you know. I can susunkan for you the ni apa semualah. Tapi I cakap kita lepak, chill-chill, I may explain. If you okay tak apa. I tak ada cepat kosain, tak ada. Just chill-chill, macam I just explain bagi dia faham. Macam share je apa yang I tahu, apa yang I belajar untuk dia. At least dia dapat awareness. Kadang-kadang orang tak tahu, even kita punya circle pun tak tahu si I ni apa. So I just want to share the awareness with you. Kenapa I nak share dengan luar sedangkan my circle ni ramai ni yang my family, my friends, baik I share dengan orang macam ni dulu. Betul. So bila dengar semua okay, so kadang-kadang dia decide okay balik rumah apa semua. Kadang-kadang terus buat time tu. Kadang-kadang okay let me discuss first ni. Tapi okay, if you niat you untuk share and help them, bagi I our job ni sebenarnya membantu orang. Okay. Solve the problems, apa solution, apa financial retirement plan dia nak, berapa duit dia nak, ni. So kita dah susun siap. Wow. Buat benda tu lah. So barulah klien kita clear and okay. Bukannya okay sekarang ni ada hibah. Sekarang ni. So you nak berapa? You nak mati, you mati berapa? Memang contohlah kan. Memang I yang kena langgar je dengan dia. So ada cara. Faham. So you pun ada takaful kan? So what made you decide lah yang you kata okay lah I will go with this person? Okay. Apa yang dia buat? Kriteria tu lah. Kriteria. Okay, kalau macam I rasa I sangat selesa dengan orang yang I dah kenal. Okay. And I dah tengok dia ni macam dah years buat. Okay. And I tengok dia ni macam mana orang kata macam nampak result. Nampak result, nampak apa yang dia buat tu, and then lagi satu good rapport lah to me. Okay. Dia mulut ke mulut kan, sebab macam I remember macam my brother, macam anak dia selalu masuk hospital dan sebagainya. So dia selalu kata dia punya agent ni bagus gila. Like of course my brother is not being paid to say that kan. Okay. But then dia cakap macam okay memang sangat laju, apa-apa semua very thoughtful, very apa. So I rasa that trait sangat penting tau. Betul. Untuk orang rasa ada percaya dekat you. Betul. And you tak offer apa-apa pun, dia akan tanya apa lagi I boleh buat kan. Betul. Contoh kan, Diana mesti ada experience macam tu. So untuk I
So adakah I akan tolak gila-gila kalau orang luar datang? I wouldn't say that, but at the same time juga bila kita, to me lah, you tak ada lagi kan. So macam kalau ada terbiasa dengan satu agent tu yang I rasa sangat bagus, I ni setia orang yang steady. Oh, setia. Macam tu lah, something like that. Sebab I rasa dia boleh buat, dia perform. Might as well kan stay with might as well lah. Macam tu lah. Itu I tak tahu lah pendapat korang yang tengah tengok ni macam mana. Sebab kan? benda ni our career ni memang sampai tua. Forever. And klien kita akan grow. Bila kita buat servis yang baik. So sendiri, klien sendiri, okay, okay, macam pagi tadi lah I dah dapat WhatsApp. Hey babe, my friend nak buat medical card, bla 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 bla. What you need? I bagi-bagi. Okay. So benda ni mulut ke mulut. Kalau kita servis elok, bukannya kita jual, lepas tu okay, aku dah dapat sale, bye. Saya lantak kau lah kan. Tak boleh. Kita kena keep in touch. Wish birthday. You know, we need to love our clients. Betul. Dia macam loyalty program Macam loyalty program. I ingat semua full name klien I Woi. Okay, nama I don't know why. Dulu aku ingat skrip, sekarang aku ingat nama klien. Bila cakap, okay, ini saya tahu siapa, ini Nicole. So full name tau. Full name. Ben bapak dia pun dah ingat. Nasib baik nama atuk semua dia tak tahu. That's why she's on the show. Episod ni bukan sahaja untuk orang yang tak tahu macam apa tu takafu. Ini untuk orang yang nak jadi agent. Yes. Mana tahu korang minat ke apa kan. Okay, sebelum orang nak sign takafu, ada apakah benda yang dia kena tahu sebelum dia sign? Dia kena tahu apa polisi yang dia ambil. Oh. Sebab I banyak orang tanya I, dia ambil, dia kata, boleh tak apa contoh dia beli dengan klien dengan ejen lama, dia beli hibah sebenarnya live. Okay. Okay, bayar berapa puluh ringgit lah dulu. Ini kenapa saya tak boleh pakai medical card? Dia nak pakai benda tu untuk masuk hospital. So salah. So first kita kena explain to our client. Bagi dia faham polisi yang dia ambil, dan klien pun kena faham apa yang dia ambil. Okay. Memang dia kena faham. Jangan you ambil ni, tiba-tiba you nak claim ni, ini tak boleh. So benda penting you kena faham. You kena faham dia punya waiting period, especially macam medical card, dia ada waiting period. Contoh macam critical illness, you kena tahu penyakit-penyakit apa yang cover, and stage berapa yang you dapat, you boleh dapat your claim, dan sebagainya. Benda tu sangat penting. Waiting period tu berapa lama? Untuk medical card, kalau penyakit yang serius semua tu after 2 years. Jadi macam I sign hari ni, so I kena tunggu 2 tahun baru boleh guna? Tak juga. Kalau katakan you kena demam denggi ke apa macam tu, boleh guna. Cuma critical illnesses kena after 2 years. Boleh bawah 2 tahun, tapi dia akan jadi pay and claim. Kenapa? Dia kadang sebab dia under investigation. Faham. Sebab company kita pun tak nak, company kita tau. Boleh lah. Company kita AIA pun tak nak bukan AIA je, any company takafu ke apa benda semua, dia orang memang tak nak orang, yelah tak fair lah kalau you memang dah ada pesakit, you dah ada critical illness tu, you dah ada masalah jantung, let's say, lepas tu barulah kau kelang kabut nak ambil medical card, tapi you dah tahu dah you sakit ni, buat medical check up kan, tiba-tiba setahun lepas tu you nak buat operation jantung. Of course jatuh pada investigation. Sebab dia nak investigate you dah ada penyakit tu sebelum you sign up polisi ataupun ataupun selepas. So kalau company dapat tangkap yang you sebenarnya dah ada penyakit tu, dia memang orang kata existing penyakit lah, dah ada sebelum you ada medical card tu, you tak boleh, tak lepas lah. Okay, so Daya, selain daripada you being seorang yang amat setia, Okay. apakah sebab you when you join Takaful? Okay. The reason is, teruskan dalam bahasa. Okay. saya susun ayat saya ni. Okay, boleh. Okay, saya dulu I freelancer tau. Okay. I kerja sendiri, and then I bekerja dengan salah satu radio. So waktu tu ialah macam you are cover, ada medical card, insurance dan sebagainya. Tetapi nasibku malam sekali. So waktu itu pada satu masa saya masuk hospital a day after saya bye-bye. Saya cakap bye-bye. Bye-bye apa? Bye-bye bos. Bye-bye tempat kerja. Letak jawatan lah. Letak jawatan lah. Saya masuk hospital. So, ting-tong. Saya ingat macam, maybe saya punya insurans tu cover sampai certain berapa hari bulan dan sebagainya. Saya pun tanya kan. Rupanya saya punya insurans tu betul-betul Tamat. di On the day. Di waktu sehari sebelum saya berhenti tu. Saya waktu tu dah lah macam, tahu tak macam,
okay, baru nak mulakan kehidupan baru. So sekali masuk hospital, saya rasa bil saya like 10,000 tak lari lah saya rasa. Dan waktu tu saya kena bakteria yang saya pun tak tahu bakteria mana yang datang pada badan saya. Okay, waktu tu saya dapat kesedaran sebenarnya. Saya macam, okay, I'm dead. Oh. Dah lah baru yelah berhenti kerja, you mana ada duit yang banyak. You ingat duit tu lah you nak guna float nanti kan. Banyak kali pula masuk hospital lepas tu. Macam I rasa sajalah kan Tuhan nak tunjuk, okay, before awak boleh terbang, awak kena jatuh dulu kan. So I lepas dugaan lah. Itu I punya cerita lah. Kenapa I rasa macam takaful ni penting sebab dia all-rounder. Dia all-rounder tau. I feel, I rasa macam safe. Safe tu maksudnya daripada segi financial, dari segi masa depan. Maksudnya I tahu I dah buat sesuatu yang bagus untuk diri I. And I memang make it a point, ini adalah fund ataupun duit I harus ketepikan. Faham? Ini adalah investment untuk diri I dan I punya family. Wow. Yes. I kena anggap macam tu. Okay, jadi you ada apa nasihat untuk orang yang masih tak faham pasal takaful? Contohnya orang kata, okay lah, I only want to have takaful lepas kahwin, beranak. Okey. Dalam bahasa lebih mudah adalah janganlah buat sesuatu yang anda bakal menyesal nanti. Betul. Kadang-kadang kita bila tak sakit ataupun kita tak ada apa-apa benda malang jadi kat kita, kita macam okey je. We take things for granted. Exactly. Tak boleh. Kalau you cakap, tapi tak mampu, ada je banyak pilihan. Betul. Yang paling penting, I ingat ada kawan I seorang ni, dia ni macam selalu masuk kerja, dia tukar tempat kerja, bla 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 bla, and satu hari tu dia sakit. Dia kata dengan I apa? Okay, aku boleh hilang kerja, aku boleh apa, satu je. Kalau aku boleh pesanan, never ever tak ada takaful, dia kata. Dia kata, boleh hilang tempat kerja, apa semua tu biasa. Tapi you kena get yourself covered. You kena pastikan diri you tu sentiasa ada bantuan. Okay. So, in your opinion, apakah umur yang sesuai untuk seorang join takaful? Saya lah bila-bila you rasa you dah boleh earn duit, secepat yang mungkin lah. You know, lagi cepat lagi bagus. Sementara penyakit pun tak berapa nak wujud sangat. Seriously, makin lama kan makin kita umur meningkat kan Shandy kan. Kita tahu penyakit apa kita ada. Kenapa you rujuk kat I when you cakap umur meningkat? I tak nak buat macam tu tapi terpaksa. Okay. Sekarang kita kena sedar diri tadi. Kita nampak sihat, nampak macam expector. Tapi kita tahu kesihatan kita macam mana. Tulang, otot, sendi semua dah macam selalu sakit lah. Saya faham. Okay. Jadi itulah itu jawapan saya. What about you, pakar? Kalau you mampu, ambil daripada baby. Baby boleh jual takaful? Parents lah. Anak I daripada dalam perut sekarang dah ada takaful lah. Bukan baby bayar lah, but like you baby bayar. Maknanya like you can korek duit raya dia. You dah boleh beli for the baby. Boleh. My baby dalam perut dah ada takaful. Hai baby takaful. Wah, hai baby takaful. Ada ambil protection. Siap-siap. Sebab if anything happen, kalau you mampu, dia mahal sikit. Tapi kalau you mampu, why not? Sebab kalau apa-apalah ada yang let's say ada apa-apa penyakit, kita tak minta, tapi apa-apa dah protected. So okay, let's say baby tu keluar premature. Okay. Kalau premature tak boleh ambil medical card. Okay. Sampai dia umur 2 tahun. Okay. Jadi kalau dalam umur dia setahun, umur 2 bulan tu demam semua, kita nak bawa dia macam mana? Takkan kita nak spend kan? So better macam tu lah. So ada lagi macam kalau katakan keluar dia jantung berlubang atau sebagai apa-apa yang tak elok lah berlaku. So at least baby tu dah protected. Ramai orang tak tahu yang ada plan baby dalam perut ni sebenarnya. I pun tak tahu. I masa first baby baru I tahu. My first baby lah kan. Okay. Waktu tu I diberitahu macam okay, ingatkan macam after. Rupanya dalam perut ni dah boleh covered dah. Wow. Okay, the things you can do for your family and your baby kan. Yes. Takaful, thank you. Okay, I nak tahu benda macam orang kata kalau breadwinner keluarga kena ada hibah takaful. Apa itu hibah takaful? Hibah is life. Okay. Dia hadiah. Dia macam hadiah untuk orang yang tersayang bila kita dah tak ada. Contohlah you ada tiba-tiba I rasa lah hibah nak bagi kau ni boleh cari ejen akak lah. Dia boleh tahu. I rasa dia boleh I malas. I rasa nak rekrut dia lah lepas ni. Okay. So I memang pernah cakap. Okay. Contoh-contoh hibah macam
You saya okay, bayangkan you ada isteri lah. Okay. Bayangkan. Ada. Macam mana rupanya Ada jadi suami ya? Okay, ada. contoh. Ada. Okay, so isteri you ni maybe you rasa macam you sayang gila dekat dia kan. So you rasa macam you nak hibah ni because you nak bagi dia hadiah. Let's say if anything happen to you. Okay. Contoh tiba-tiba you jatuh tangga, you mati terus. 50 kali jatuh macam tu. Tak payah sekali you mati terus. Sekali, okay. Mati sekali, terus. Oh, you mati terus. Betul kan? So kena mati? So ni contoh. So you dah sign up for that hibah. So isteri you mati mungkin dia sedih sikit lah sebab you tak ada. Tapi dalam masa sama tiba-tiba so dia ada hibah. You bagi dia 500,000. Boleh kan? Boleh. So dia ni kaya ni, dia millionaire. So macam Tiba-tiba ada isi nombor 2 pula claim. Alamak. Itu dah different story lah kan. Tapi macam maksudnya you dah sediakan sesuatu untuk orang yang tersayang. Oh, wow. Bukannya macam contoh you ada 8 kereta. Oh tak apalah, I banyak kereta, nanti bahagilah duit. Nanti duit tu kena bahagi dengan parents ke, dengan maybe you ada hutang sebagainya. Hibah ni macam spesifik untuk you, betul tak? Spesifik untuk dia. Macam tu. Sebab kalau dalam Islam ke apa, kita ada faraid. Betul. Ini kena explain kenapa. Okay. Faraid. Non-Muslim. So orang selalu ingat I dah ada saving. I ada kira SP, I ada ni, I ada itulah semua benda. Tak apalah, I tak perlukan hibah. Tapi dia tak tahu bila dia meninggal, dia ada faraid. Kalau dia ada adik-beradik lelaki, contoh suami ni ada adik-beradik lelaki, dia punya anak pula, dia ada isteri dan anak perempuan, tak kuat dah kat situ tak kuat. So dia ada dibahagi-bahagikan. Pembahagian duit tu, the process might be long also. Yes. Untuk kita perempuan 1.6 je. Satu ni lah. Tapi kalau hibah, memang dia hibahkan untuk orang tu. Macam dalam penama hibah tu, contoh my client buat, okay, I nak buat hibah 1 million. Penama hibah tu, my wife. Okay, anak I berapa persen, apa benda semua. Tapi saya terfikir kan, tapi you tak ada 1 juta. Macam mana you nak bagi kan? Macam mana tu? Thank you. Bayarlah. I baca hati you. Bayar tiap bulan sama macam yang takaful lah. Takaful. So kita plan, okay, umur dia macam ni, berapa untuk you dapat 1 million. Kita ada pay 6, pay 10, pay 20, pay 70, pay 80. I tahu pay means, je. Atau itulah apa tu? Means berapa lama tempoh you nak bayar. Kalau you bayar 6 tahun, mahal sikit lah, tapi cepat habis. 7 tahun, tapi kalau 10 tahun, dia murah sikit. Dia ada plan-plan ikut kepada kemampuan you. So, untuk orang kadang-kadang, macam I sendiri, how I manage all my takaful punya plans, ada duit, okay, kat sini I bayar 3 bulan. Yang ini monthly. Kalau yang besar-besar sikit, ini sakit ni, dapat duit, dapat gaji, okay, I bayar 6 month. So, kita tak ada komitmen kita monthly tu tak tinggi. And that's what I teach my client also. Okay, you pilih mana yang rasa paling berat. Ada you boleh bayar 3 bulan. Ada duit lebih, bayar ni. Sebab kita ada My AIA apps yang memudahkan klien sangat-sangat. So, okay, you nak claim kat mana? AIA pun ada app? Ada. Kita ada AIA Plus. Untuk apa? Okay, untuk mudahkan klien kita lah. So boleh bayar terus? Boleh. Boleh. Kalau katakan ada... dia... Kalau I excited, I nak join tau nanti. Hello. Okay, katakan... Sabar, bertenang. Okay lah, let's say klien kena pay and claim. Okay. Ada benda yang dia kena pay and claim. Okay. You boleh claim daripada dalam apps tu je. And then kenapa kita lagi best daripada yang lain? Sebab kita ada AIA Vitality. Ini you buatlah bunyi sikit. I tak faham apa tu. You kenalah explain sikit. Okay, AIA Vitality. That's the best part lah. I memang selalu kalau nak ambil buat sign up any policy with my client, I akan cerita pasal the benefit yang ada dalam AIA Vitality dulu. Okay. AIA nak kita hidup sihat, so dia bagi kita AIA Vitality tu RM10 je sebulan. Okay. Lepas tu kita boleh track lah kita punya steps berjalan. You connect kan dengan you punya smartwatch. Dah macam ada fitness. Yes, ada fitness tracker. Okay. Lepas tu kalau you pergi Jaya Grocer, you can get 10% discount. Betul, beli sayur, beli bawang, I beli bawang, pergi Jaya Grocer dapat 10% discount. Jimat duit lah. Lepas tu you boleh dapat macam-macam ke Garmin, kan jam Garmin ke apa, up to 45% from from AIA Plus app You beli daripada dalam tu je. Lepas tu you jual balik. Apa cerita ni? Jangan bisa. So
Sebenarnya masa kita orang mula buat podcast ni, objektif utama kita adalah untuk biasakan dan normalise budaya bincang pasal topik kewangan peribadi. Sebab serius bab duit ni memang susah nak borak. Kadang you rasa diri you kecil dan you rasa shame. Kadang you rasa benda tu sensitif. Sometimes you stress sampai tak nak fikir pun. Sebab itu kita nak encourage semua orang bina satu healthy relationship dengan kewangan kita. Jadi, masa kita tengah planning musim baru Net Balance and Chill, kita pun jumpa seorang close friend yang sama kepala dan sehaluan pasal subjek ni. And that friend is none other than AIA Public Takaful, iaitu penaja musim kedua siri podcast ni. Diorang ikhlas nak educate pasal tabiat berbelanja yang sihat sebab memang brand promise diorang pun hidup lebih sihat, berpanjangan dan bermakna. Sebab itulah podcast ni ada soalan-soalan yang maybe controversial sikit tapi dia relevan supaya korang senang nak berbual pasal subjek duit ni dengan diri sendiri, partner korang, keluarga atau dengan siapa-siapalah. So, terima kasih berbanyak AIA Public Takaful for this. Jom kita balik ke this episode. So, kita dah borak-borak pasal AIA, kepentingan semua tu, tapi kita nak masuk topik pasal cost. Okay. Sebab ada orang yang kata dia mati-mati takkan join Takaful ke insurans sebab cost tu mahal. Yep. Okay. I ada kawan macam ni tak sampai sekarang dia tak nak fork out duit. So when you join your Takaful, how much do you pay satu bulan? I rasa maybe 100 over 100 lebih ataupun 200 kot I punya. Waktu tu lah tiap-tiap bulan I bayar baik. Kau cakap, oh Daya, so memang you so I freelancer. So waktu tu banyak lagi hutang-hutang lain yang perlu dibayar. Faham. Tapi setelah I fikir-fikir balik, I cakap, kalaulah I sakit ataupun apa-apa sajalah yang terjadi kat I, waktu tu that's my main concern lah kan. I cakap, tak ada siapa boleh tolong I. Faham? I cakap, jadi you kadang-kadang you memang kena realistik tu satu, kena tahu juga berapa you boleh dapat in a month. But at the same time juga kita kena ukur baju di badan sendiri. Betul. Maksudnya kalau let's say you ada 2,000 bulan ni gaji you contohnya kan. Okay, you nak bayar tu dah 200 dah. Betul ada benda-benda lain. So maybe kalau bulan ni you extra makan, makan ni contoh untuk bulan ni 600, you ikatlah perut sikit sebab kau tak cukup. Sebab itu lagi penting. Makan ni boleh kejap lagi lari pergi rumah mak makan. You boleh adjust sikit punya. Boleh adjust daripada you minum kopi harga RM12, you boleh minum kopi yang harga RM2. Bancuh lah sendiri pun boleh. So kita sebenarnya kena sacrifice ataupun kena bijak. You don't need to sacrifice pun sebenarnya kalau you cukup duit. I cakap daripada perspektif orang yang rasa macam cukup-cukup makan. Cukup-cukup makan. Lepas tu rasa macam, hey, aku nak simpan duit pun tak ada, apa lagi tiap kali hujung bulan dah sampai sini, macam mana aku nak bayar Takaful ke bayar insurance kan? So macam no. Waktu tu I memang fikir, okay Daya, this is like do or die. You memang kena allocate duit you untuk I rasa you memang exception to the general rule sebab you memang ada disiplin. You memang dah rasa macam I think Takaful is very important for me. Yeah. So I tak nak miss payment. Yep. I terus bayar saja. Sebab ada orang yang kata, buat apa I give sumbangan lah, I give my contribution satu bulan, I bukan nak claim pun. Pernah tak dengar? Ada. Ada. I sendiri macam tu dulu. Oh. Sebab I first ambil Takaful when I was 19, 20 lah. Muda. Sebab dulu I pakai I under my dad punya company. So dah besar tu kena sendirilah kan. Okay. So I start ni. So masa tu I think I bayar dalam 3 years macam tu I tak pernah claim. Time tu dah rasa macam apa ya aku bayar tiap-tiap bulan kena bayar tapi tak ada pakai kan. I rasa rugilah. Tiba-tiba I kena appendix. Cakap je buruk pasal Takaful terus kena. Tiba-tiba I kena appendix, emergency operation. My bill was RM23,000. Ayo. Okay. I kena operate kat Johor tau, ingat lagi. Dah tak ada family, tak ada apa. I tengah kerja, tengah syuting. Dia bukan hari raya kan? Tak raya. Saya raya ada je kan? Ini masa syuting. Tiba-tiba I kena appendix, emergency. Doktor kata kena operate kat situ juga sebab nak pecah. Bahaya. Lepas tu I macam, dah lah sorang-sorang, tak ada family apa semua. Okay, tak apa. Buatlah. Tapi time tu memang semua dibayar penuh oleh Takaful. So I rasa, time tu baru rasa macam, okay. Berbaloi lah. Okay. Baru rasa berbaloi. So time tu I dah dapat awareness lah. Just bayar. Sebab kita tak tahu bila kita sakit. We never know. Selalunya seri orang cakap macam tu. Macam Diana cakap lah, dia dulu pun macam tu juga. Sebab dia tak pernah kena tau. Betul. Sama macam I pun. Jadi dengarlah cakap kita orang yang pernah kena. Saya dia pun tak pernah kena lagi.
you setakat ni sihat lah. Tak ada apa-apa kan. Masih okey lah. So you never know. You never know. Betul, You never know. betul. Kita cakap Tak payahlah takut. Takut. Kita Sebab sumpah sejak ada. tadi dah cakap pasal kanser lah, masuk hospital lah, jatuh lah, terjun ke semua. You tengok dia. Macam-macam masalah dia dengar apa tadi. Appendix lah, tiba-tiba beranak lah. Apa tadi lagi? Beranak tu kau pun beranak. Tak lah, you early. Habis dia tiba-tiba mengandung lagi. Nak salahkan siapa lelaki aku? Yelah, sama punca-punca. Faham tak? Maksudnya macam you never know what's going to happen. Faham. Jadi I nak buat bersedia. nak ni lah, suruh yang buat lain. Apa? Pampasan bila mengandung je dapat duit. boleh Boleh claim. bagus. I rasa- Tapi ada. I lady. Kita AIA lady. kahwin dapat duit. Betul. Kahwin dapat duit, beranak dapat duit. To all the ladies out there, you know what to do. Tapi banyak perempuan muda-muda medical card tak nak ambil tau. Nak yang itu. Tak, saya nak buat itu. AIA lady lah. Ya, dah macam kenapa nak ambil yang ni? Nak medical card dah ada. Belum. Dia nak apa? Dia punya mindset nak kahwin dapat duit, beranak dapat duit. Oh, dia dah plan nak mana tak tahu dia nak beranak. Boleh claim. You last 2 tahun Okay, lepas. jadi kan? okay, what's your answer to that? I akan comparekan price. I tak advise sangat lah nak ambil unless you dah ada yang paling penting sekali kena ada medical card. Okay. Sebab coverage untuk yang itu kalau lady tu dia cover sakit-sakit wanita. Okay. Yang berkenaan perempuan lah, fibroid, cyst, breast cancer, benda-benda perempuan. Tapi what if you kena dengue? Benda tu tak cover. So apa-apa pun pilih yang penting dulu. You selalu akan advise orang nak macam join AIA lady ke, jangan join AIA lady first, get medical card kan? Yes. Pernahkah you jumpa orang yang kata, I sebenarnya tak berapa mampu nak bayar sebab I tak untung, kerja I tak, my salary tak banyak. Tapi I still nak protection. Okay, kalau orang selalunya akan fact find customer lah. Client kalau kita jumpa, kita akan fact find dia how much he need untuk ni, kalau sakit macam mana, bla 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 bla, semualah. Okay, katakan dia tak mampu nak buat semua tu. Okay, gaji dia maybe baru start kerja, kan, orang muda. Okay, so kita tengoklah. Kalau orang muda, of course lah, first paling penting sekali adalah medical card dulu. Apa-apa pun. Tapi tengok, kalau katakan dia kata, I okay untuk tak ada medical card. I okay untuk masuk government. Boleh tunggu appointment berbulan-bulan. I tak kisah. Itu choice dia lah. Dia nak macam tu. Okay lah. Tapi macam contoh family, ketua keluarga, suami ni, dia memang ngam-ngam je cukup makan. So dia datang kat dia nak buat medical card, nak buat apalah segala-gala lah, apa yang boleh lah kat takaful ni. Tapi bila I find gaji, komitmen dia apa semua memang tak cukup. Okay. So apa I buat, I akan suruh dia yang paling penting sekali medical card anak-anak dulu. Sebab budak-budak lagi kerap sakit. That's true. Lagi kerap terdedah dengan sakit. Dia kalau kena, dia akan kena lagi. Sebab tu I kata utamakan anak dulu. Medical card anak. So, I nak tanya. Macam tadi you punya insiden, you kata you when you were working as freelance kan? Freelance ke? Dulu I freelance. Lepas tu I work fully lah dengan radio station for 1 year. Okay. So kan, insiden tu dia kata you ingat you ada protection from your majikan sebab dia join takaful for you. After that, dia tamat. Tamat. Habis tempoh I kerja, di situ juga lah tamatnya I punya apa coverage bersama mereka. Okay. I rasa you ada nasihat untuk orang muda yang kata, I don't need takaful sebab my boss dah ada untuk I. Company dah ada. Okay, like this. Dalam erti kata yang rasa mudah lah. Kita semua, kita kerja di mana-mana syarikat sekalipun, kita ni boleh ditukar ganti. Uish. Maksudnya, ganti, betul. Macam kalau you rasa, tak boleh, I kena buat kerja ni. Kau kena buat ni, 24 jam tak tidur semua. Kalau esok you stroke ke apa koma, esok ada pekerja lain masuk. Itu betul. Betul. Ini adalah fakta. Jadi kita macam mana kita sayang pun satu company atau sebagainya, bagus. Maksudnya pekerja yang bagus. Tetapi tiada siapa yang boleh jaga diri kita melainkan diri kita sendiri. Jadi you sendiri kena ambil tanggungjawab. You tak boleh nak harapkan syarikat ke, ibu bapa ke, suami ke dan sebagainya. No. Kalau kita boleh mudahkan sesuatu, I rasa untuk lindungi diri kita, kita kena buat. Dan jangan tunggu sehingga sesuatu berlaku. Ni, I cakap ikhlas lah. I cakap, jangan kita buat sesuatu sebab
kita rasa tak apalah kot, nantilah kot. Sebab macam saya lah, saya rasa macam tak ada kepentingan. Saya muda, saya fit. Kan? Lepas tu saya ada syarikat yang cover untuk saya. So saya rasa okey, sekali saya berhenti, tak sampai 1 hari, bye-bye. Jadi jaga dirilah. Saya rasa jaga diri tu lindungi diri you lah. So pentinglah ada takaful ni. Macam orang kata hibah life ni, semua orang ingat husband je kena buat. Isteri pun kena? Boleh, kita boleh buat. Kita ada chance nak bagi orang tersayang. I buat untuk anak I. Sebab I buat kan ibu yang baik. Ibu yang sebab paling I fikir, baik di dunia. Tak, bukan. Sebab kalau you mampu, why not? Yes. Kalau you bekerja, you mampu, kenapa semua benda you nak kena harapkan husband? Okey lah, kalau husband meninggal, dapatlah kat wife. Okey. Tapi what if husband kau tak meninggal, kau yang mati dulu ni? Contoh macam mana? So, kita kena ada something. Sebab I fikir, ini apa yang I fikir dan this is what I explain to my kawan-kawan perempuan lah yang mana bekerja apa semua. Kita kena fikir anak kita. Sebab I selalu fikir kalau apa-apa jadi kat I, siapa yang akan sayang anak I macam mana I sayang dia? Betul. Kan? Kalau husband I kahwin lain, tak tentu perempuan tu boleh sayang. Betul. Kalau perempuan tu tak sayang dia macam mana? And macam mana kalau husband kita dah bila sayang kat wife baru, tiba-tiba dia macam anak yang ni macam kurang terabai sikit sebagai contoh. I punya kepala otak dah jauh ni. Faham. Dia bukan orang kata fikir negatif tau. Tapi dia kata in case. Dalam kita takaful ni memang banyak what if. So kita kena berfikir what if this, what if ni. So this is what we plan for our future. So I plan. Okay, I fikir kalau apa-apa jadi kat anak I tak nak hidup dia macam ni macam tu. So I nak dia ada duit ni. So I nak anak I boleh study. What if my husband time tu tak boleh nak afford dia punya belajar, apa semua. Dia I tak jatuh nak sakit ke. I tak nak susahkan anak dia susah. So I allocate sikit share ni untuk husband I yang jaga dia lah duit tu, and balance 80% ni untuk bila dia 18 tahun. So I tahu by the time dia nak belajar, dia dah ada duit untuk dia survive. Macam-macam. So I dah susun kat situ. Okay. So dalam AIA kan tadi ada macam banyak plan kan. What is the most important factor yang you kena pilih when you choose the plan? Apa yang penting? Apa yang penting? Macam apa? Kerja sama. Tak adalah. Okay. Kan? Okey, dia macam ni. Masa bujang untuk kita lah juga kan. Okey, masa bujang macam saya kata start plan you punya medical card. And Okay. you boleh buat live daripada muda pun sebenarnya. Sebab nama tu kita boleh tukar. Sebab harga akan meningkat bila you meningkat umur. So lagi you 35 tahun contoh, ada lambat mahal. Dia jadi mahal. So dia 20s ni memang kalau mampu the best time for you untuk buat apa-apa. 20s. Sebab sangat murah. Memang compare to our age dengan dia orang punya ni apa plan-plan memang berbeza lah. Okay, macam I 35 kan? Ya janganlah terus terang dia straightforward. Kita semua 30s. Okay, so 35. What is the difference between my punya my plan and the younger people punya plan? Dalam 100 plus ada juga. 100 lebih 200 depends. So I ada klien yang dia dah ambil hibah siap-siap. Umur berapa? Umur 23. Dia nak bagi kepada? Dia dah buat 500,000. Untuk siapa? Untuk dia sekarang ni dihibahkanlah kat parents dia dulu. Okay. Letak nama. Okay. Tapi in future kalau dia kahwin ke apa, I dah cakap dengan dia, you boleh tukar nama. Wife. Boleh tukar. Tak ada masalah. Okay, tapi parents akan mengamuk lah. Tak adalah. Sebab priority dia wife dengan anak-anak apa lepas tu. Faham. So boleh tukar. So kita kena susun ikut kemampuan kita. And selalunya macam my client bila dah naik pangkat, naik gaji, ada mesti cari balik. Babe, Aida ni naik gaji lah, Dana ni. Klien baik tau macam ni. Dia ada kesedaran. Ada kesedaran, ya. Sebab daripada awal dia sign up dengan I dah tunjuk dia. Bagi dia picture. Clear picture. What you need for berapa tahun lagi ni. So dia orang dah tahu. Okay. Tapi now ini je I boleh mampu kan. Tak apa. Okay. I cakap tak apa. Ikut kemampuan. So kita start sikit dulu. That's why I tak call myself as agent. The life planner. Life and health and wealth planner. Okay. Okay. Health and wealth advisor, sorry. So I akan explain. You kena advise dia, you kena jadi explain kat dia. So benda tu dah masuk dalam kepala dia. Dia dah ada dalam masa, okay, daripada aku spend yang bukan-bukan, I dah dapat gaji sikit,
better I upgrade. Faham. Apa yang patut untuk family, untuk ni tu. Bukannya, that's why I kata bukan orang kata nak medical card. Medical card boleh, come lah. Okay, you nak medical card berapa? Dah. So orang tu akan stopkan you medical card je. Yalah, macam dah ada, dah lah. Dia tak nampak benda tu. So sebenarnya you menjual medical card tu kat dia. Oh, so meaning from Sandy punya question tadi, so priority keutamaan bagi you first medical card. Medical card Medical very Medical penting. card, Okay. Very important. Sebab hospital mahal sekarang. Betul. So after that, selepas tu baru kita boleh fikir kalau dah ada duit lebih. Ada lebih buat CI, buat Okay, live. I digress sikit lah. Based on your experience kan, sebab I memang ada conventional insurance. Tapi kalau I sign up for takaful, boleh claim sekali with takaful and conventional ke atau satu saja? je. Okay, you boleh guna either mana-mana punya medical card. Okay, contohnya you punya yang lama, medical card you hanya annual limit dia 100,000 je. So you punya bill pula 300,000. Contohlah. Memang ada tau sampai bill macam tu. So 300,000. So of course yang itu tak cukup. So you bolehlah pakai yang banyak, yang baru ni. Or you pakai ini untuk okay, let's say kalau dua-dua AIA punya. So bill 20,000 ni covered by yang old policy, yang medical card lama. Yang bill full ni covered by this one. Boleh lah so boleh guna. maksudnya. Okay. Wow, that's why. In life, you kena ada health and wealth advisor yang bertauliah, very smart untuk advise you these things. Okay, so selain daripada utamakan ada medical card ke apa kan, macam you tadi you cakap as a freelancer, you dah start joining takaful sebab you takut kan. Okay, so macam mana you allocate budget you? Sebab you kena bayar PTPTN, bayar this, bayar that, gaji you pun fresh grad. Bukan fresh grad, freelancer kan? Kita anggaplah macam saya bayangkan diri saya macam fresh grad lah. Yes. Okay. Macam mana you nak allocate? Apa strategi you untuk anak muda? Okay. Saya bukanlah financial advisor atau pakar. On the way there lah. Tapi bagi saya lah. Sebab I've been there. I've been there. And apa yang kita nak buat kan. So basically, okay, nombor satu adik-adik adalah keutamaan, priority. Saya tahu sekarang ni kita ni lagi dengan zaman sekarang yang kita ni cepat terpengaruh dengan macam-macam benda. Kita punya power of spending tu kadang-kadang kita lebih banyak belanja daripada kita simpan. Dan sekarang ni kena racun semua. Jadi bagi saya nombor satu, firstly apa-apa pun hutang you kena utamakan. Hutang kalau saya lah dulu kan ada PTPTN. Lepas tu contohnya yang monthly yang kita dah tahu dah. Okay, ketepikan duit, PTPTN, handphone. Lepas tu contoh kalau kita sewa rumah. Macam in my case, saya beruntung saat saya dapat duduk dengan parent saya. Saya tak payah bayar rental. Tapi macam ada kawan saya yang dia bayar rental, dia motor pun bayar juga dan sebagainya. Jadi benda yang wajib tu kita dah tolak duit ke tepi. Okay. Dan saya menganggap insurance ataupun takaful to get myself covered adalah salah satu. It's actually your mindset juga. Saya dah setkan itu adalah salah satu kewajipan. It's not a choice anymore. Ia adalah kewajipan. Jadi saya dah tolak duit tu ke tepi. Dan let's say bulan tu saya kata alamak, saya tinggal dah tolak lah duit minyak, tol semua bla bla bla. Saya ada RM500 je lagi untuk survive makan kan, contohnya. Jadi you dah kena jadi bijak. Contohnya you buat meal prep. You dah ready, dah tahu dalam seminggu ni beli barang apa, nak makan apa. Keluar dengan kawan-kawan, have fun maybe seminggu sekali. Jadi you sebenarnya kena strategize macam mana cara you berbelanja. So sebenarnya walaupun gaji you 2,000 ke apa, cukup sebenarnya. Jadi you je yang harus tahu nak utamakan yang mana. Jadi bagi saya untuk to be insured dan sebagainya, itu adalah kewajipan. Sama je macam mana saya kena bayar PTPTN, bayar duit telefon. Sama je. Jadi you yang kena prioritize and you have to know apa yang penting. Sebab kalau sakit, ingat, tak ada siapa yang akan tolong bayarkan bil you 8,000 ke 10,000 dan sebagainya. Sendiri je yang kena tanggung kan. Betul. Okeylah, undilah kepada Dai. Okey, baiklah. Sebelum korang balik, boleh tak korang bagi tahu penonton-penonton kita macam mana nak connect dengan korang kat medsos? So we start with you lah. Okey, saya sama je. Dekat Instagram ke, dekat TikTok, boleh cari saya di Daya Bakar. So dekat situ saya sebagai orang yang sangat aktif jugalah, because it's part of my job. Selain daripada hosting, saya juga banyak buat sharing. Sharing saya very random, but most of it adalah positivity. Jadi kalau anda rasa hidup anda gesah, gelisah, kan, nak rasa nak positive vibes, carilah saya.
Okay. Pakai motivasi. Pakai motivasi. Okay, your turn, Diana. Okay, untuk saya, semua social media saya menggunakan nama Diana Roza. Okay. Saya aktif di Instagram lah. So dekat Instagram pun kita memang banyak, saya suka share apa kat situ, masak-masak. Saya suka share masak-masak, more to mak-maknya lifestyle lah kan. Dan feel free nak contact I untuk tanya apa-apa pasal Nanti I contact you. Takaful. DM DM boleh. Okay, nak apa-apa tanya pasal Takaful, just DM me. Kat situ pun I ada linkkan my number yang untuk terus connect ke Takaful. Kadang-kadang ada orang tanya, memang suka orang tanya. I tanya, I layan. Dia tanya je. Tapi I layan. I akan tanya you macam mana nak join je. Senang. So dia dah tahu semua fakta dah. I dah tahu semua because of this episode. Okay, hope korang enjoy episode ni and don't forget to check out episode lain yang kita ada for this whole musim. And shout out to our penaja AIA Public Takaful for sponsoring this episode. Thank you so much for watching, sayang. Terima kasih. Bye. Bye-bye.